Kitaran Suria 25 telah muncul dan bermula secara rasminya pada Disember 2019. Imej ini menunjukkan perbezaan antara matahari aktif semasa fasa maksimum kitaran suria dan matahari kurang aktif semasa fasa minimum kitaran suria. Disember 2019 menandakan permulaan kitaran suria 25 dan aktiviti matahari sekali lagi akan meningkat sehingga kemuncak kitaran suria maksimum dijangka pada 2025. Apa kepentingan mempelajari kitaran suria? Apakah kepentingan di sebalik memahami kewujudan tumpuk matahari? Dan soalan utama, apakah itu ribut suria? Astrolab membawa anda apakah itu ribut solar dan geomagnet. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kita sering kali didedahkan dengan berita-berita mengenai ribut solar atau ribut suria di dada-dada akhbar. Disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan pendedahan sebenar mengenai fenomena ini, masyarakat mudah mempercayai sesuatu hoax atau berita yang tidak benar mengenainya. Video ini akan menjelaskan dengan tepat apakah itu ribut solar dan geomagnet dan menepis berita-berita tidak benar setiap kali berita mengenainya ke udara. Yang pertama, apakah itu ribut solar? Apabila menyebut ribut, seringkali kita akan terfikir mengenai kejadian seperti ini. Sebenarnya di angkasa juga terdapat perubahan cuaca dan perubahan cuaca ini disebabkan oleh aktiviti matahari. Bukan seperti cuaca di bumi, cuaca angkasa unik sedikit. Ia hanya melibatkan aktiviti matahari. Antara contoh aktiviti matahari adalah penyalaan suria, lentingan ginseng korona, angin suria berkelajuan tinggi dan zarah bertenaga suria. Semua aktiviti matahari didorong oleh medan magnetnya. Ribut solar adalah istilah yang digunakan untuk kesan pada atmosfera yang dirasai di bumi akibat aktiviti di matahari. Ribut suria berlaku apabila matahari memancarkan letusan tenaga yang besar dalam bentuk nyalaan suria dan lentingan ginseng korona. Fenomena ini menghantar aliran cas elektrik dan medan magnet ke arah bumi pada kelajuan kira-kira 3 juta batu sejam. Apabila ribut suria melanda bumi, kesan paling jelas yang dapat dilihat adalah aurora. Ribut suria juga boleh mengganggu satelit dan pelbagai bentuk komunikasi elektronik. Ribut suria bermula dengan letusan besar di matahari. Letusan yang dipanggil nyalaan suria ini boleh menjadi sekuat berbilion bom nuklear. Nyalaan suria biasanya berkait dengan pelepasan aliran besar plasma bercas yang bergerak pada jutaan kilometer sejam. Aliran ini dipanggil CME atau lentingan ginseng korona. Apabila CME melanda bumi, ia boleh menyebabkan ribut geomagnet yang mengganggu satelit dan grid kuasa elektrik. Sebagai contoh, pada Februari 2019, CME yang dihasilkan oleh nyalaan suria yang sangat berkuasa telah mengganggu komunikasi radio di seluruh China. Sesetengah pakar percaya ribut suria besar boleh menyebabkan kerugian ekonomi 20 kali ganda berbanding bencana taufan. Jika manusia membina rumah dan bangka bawah tanah bagi melindungi diri, apa pula perlindungan bumi dari cuaca angkasa ini? Bumi diberi anugerah yang sangat unik, iaitu magnetosfera. Apa itu magnetosfera? Magnetosfera ialah kawasan di sekeliling planet yang dikuasai oleh medan magnet planet tersebut. Planet lain dalam sistem suria kita mempunyai magnetosfera, tetapi bumi merupakan planet batuan yang paling kuat berbanding planet batuan lain. Magnetosfera bumi adalah kawasan di sekeliling planet yang mana zarah terayun di dalamnya dipengaruhi oleh medan magnet planet itu sendiri, tetapi bukannya oleh medan magnet yang dibawa oleh angin suria. Kehidupan di bumi kekal berkembang disebabkan perlindungan medan magnetik ini. Magnetosfera melindungi planet kita daripada sinaran zarah suria dan kosmik, serta hakisan atmosfera oleh angin suria, aliran berterusan zarah bercas yang mengalir dari matahari. Magnetosfera bumi merupakan sebahagian daripada sistem dinamik yang bertindak balas terhadap keadaan suria, planet,
dan antara bintang. Ia dijana oleh gerakan perolakan besi lebu yang bercas jauh di bawah permukaan dalam teras luar bumi. Serangan berterusan oleh angin suria memampatkan bahagian medan magnet kita yang menghadap matahari. Medan magnetik yang menghadap matahari berjarak 6 hingga 10 kali jari bumi. Manakala sisi medan yang tidak menghala ke matahari memiliki ekomagnet berjarak 100 kali jari bumi. Adakah planet lain mempunyai magnetosfera? Ya, Marikh pernah memiliki magnetosferanya sendiri 4 bilion tahun lepas. Kini ia tinggal kenangan. Kesan angin suria secara berterusan dan kelemahan magnetosfera Marikh dapat dilihat kini. Marikh kini kering tanpa air di permukaannya dan tiada sebarang tanda kehidupan ditemui. Kita perlu menitik beratkan tahap waspada kita terhadap ribut suria dengan mengenal pasti tanda-tanda aktiviti matahari. Persoalannya, mengapa perlu kita berwaspada? Bumi sudah pun wujud berbilion tahun dan medan magnet kita tetap utuh. Kehidupan masih dapat hidup. Kemandirian spesies tetap terpelihara. Jadi apa isunya? Isunya adalah perkembangan zaman terkini. Manusia kini memasuki satu era baru, moden dan berteknologi tinggi. Kita dalam peralihan fasa dunia yang menggunakan teknologi dalam semua perkara. Sekarang kita berada pada persoalan paling penting. Apakah kesan ribut suria kepada bumi? Magnetosfera melindungi bumi dari angin suria. Jadi, dari mana datang istilah ribut geomagnet? Ribut geomagnet ialah gangguan utama magnetosfera bumi yang berlaku apabila terdapat pertukaran tenaga yang sangat tinggi daripada angin suria ke persekitaran angkasa yang mengelilingi bumi. Angin suria berkelajuan tinggi menghasilkan perubahan besar dalam arus, plasma dan medan magnetosfera. Lentingan jisium korona dan angin suria halagi tinggi berperanan dalam menyumbang aktiviti ribut geomagnet. Apabila kejadian ribut geomagnet berlaku, ia mencetuskan arus teraruh geomagnet dan seterusnya mengganggu bekalan kuasa dan elektrik di bumi. Bunyi seperti perkara normal bagi kita. Apa yang perlu dititik beratkan adalah skala berikut. Dua penunjuk utama yang dapat kita jadikan sandaran untuk memberi amaran kepada angkasawan dan kesiapsiagaan kita di bumi. Yang pertama dipanggil Planetary Cantilever Index. Skala ini bermula dari 1 hingga 9. Dan yang kedua skala G yang menggambarkan tahap keterukan ribut geomagnet. G1 hinggalah G5. G1 berskala rendah dan hanya memberi kesan kepada penghijrahan sejumlah haiwan, satelit dan aurora dengan kadar kekerapan 1700 kitaran atau 900 hari bagi setiap kitaran. G2 berskala sederhana dengan kesan pada radio berfrekuensi tinggi, satelit dan kejadian aurora dengan kadar kekerapan 600 kitaran atau 360 hari bagi setiap kitaran. G3 berskala kuat menyebabkan gangguan bekalan kuasa elektrik, satelit dan kejadian aurora dengan kadar kekerapan 200 kitaran atau 170 hari bagi setiap kitaran. G4 skala bahaya gangguan berskala besar, satelit dan sistem jejak satelit serta aurora dengan kekerapan 100 kitaran atau 60 hari bagi setiap kitaran. Dan yang terakhir dan yang paling digeruni adalah G5. G5 merupakan skala amat bahaya dengan gangguan ke atas voltage dan kuasa elektrik bersifat global. Untuk membaiki kesan G5 mungkin mengambil masa yang sangat lama. Manusia perlu bersedia. Aurora yang kelihatan pada khatulistiwa bukan satu petanda yang baik. Jika ia dilihat kelihatan oleh kita di Malaysia, terdapat dua kemungkinan. Sama ada medan magnet bumi melemah atau medan magnet bumi berubah arah. Fakta menarik yang anda perlu tahu. Kitaran suria 25 bermula pada Disember 2019 dan dijangka memuncak pada 2025. Kitaran suria dipengaruhi oleh tumpuk matahari, kawasan dingin gelap di permukaan matahari. Tumpuk matahari membebaskan tenaga suria dan dikaitkan dengan suar-suria atau nyalaan suria yang merupakan letusan sinaran yang dapat diperhatikan pada permukaan matahari. Kitaran suria 24 berlangsung selama 11 tahun dari Disember 2008 hingga 2019. Solar maksimum bagi kitar 24 adalah 114. Rendah dari julat kebiasaannya. Saintis meramalkan kitar 25 yang sedang berlangsung sehingga 2025 juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti kitar 24. Kitar 24 dianggap rendah dari julat biasa, senyap dan dingin. Saintis meramalkan kemuncak tumpuk matahari pada Julai 2025 iaitu sebanyak 115. Ini secara tak langsung memberi indikasi bahawa matahari akan berada pada fasa dingin dan senyap, mengurangkan risiko ribut geomagnet
berskala besar dan radiasi pada penduduk bumi untuk 11 tahun seterusnya. Kesiapsiagaan menghadapi kegagalan fungsi teknologi perlulah dititikberatkan. Ramalan cuaca angkasa ini telah dikaji dengan mendalam. Eswalek akan kemas kini sebarang maklumat mengenai ribut suria di masa hadapan. Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Eswalek signing off from space.